Saya rasa dia ni sangat tak pernah ada pertimbangan dia akan gunakan nama apa. Kan, apa namanya ni, nama alim ulama ni biasalah, Yusof Qaradawi, mujur arwah ni dah meninggal. Kalau tak, saya ingat dia quote juga Yusof Qaradawi baru lepas telefon saya kan. Sebab saya dulu selalu sangat ni kan, saya fikir Yusof Qaradawi telefon dia nasihat benda ni, kita kena lawan lah. Walaupun kita tahu memang jam Omega tu hadiah daripada pemimpin luar negara, ada nombor siri hilang tertinggal dekat perempuan Cina kan, memang tak boleh cari dah, tak boleh ganti kan. Tapi oleh kerana Yusof Qaradawi telefon suruh bela, kita kayuh Tan Sri kan, kita kayuh. Jadi kita ada sikit persamaan dalam pengalaman lah. Kita nak beritahu rakyat ini kebenaran. Ini bukan auta. Ini fakta yang saya sendiri mengalami benda yang seperti itu. Dan satu lagi karakteristik dia, berbohong satu, dia suka bunuh kawan-kawan. Padahal kerana gerakannya tadi, atas pembohongan yang kita dapat singkirkan, Allahyarham Tun Ghaffar, kita dapat jadikan dia timbalan Presiden UMNO dan seterusnya, timbalan Perdana Menteri. Lepas tu dia dengar Rahim Tahmid ni the blue-eyed boy of Mahathir. Rahim Tahmid ni orang pujilah sikit-sikit sebab Melaka berubah, transformasi Melaka ni kerana Rahim Tahmid. Rahim Tahmid boleh pemimpin pemuda yang boleh mengumpulkan pemimpin-pemimpin Asia Tenggara 300 orang daripada daripada Korea Utara, Irian Jaya ke sini. Rahim Tahmid boleh adakan perhimpunan pemuda dari Sabah dan Perlis jalan terus kepada sini. Rahim Tahmid buat demonstrasi nak bakar kedutaan Rusia. Jadi kecemburuan politik ini. Dan dia tengok saya selalu berkomunikasi, Tun suka berkomunikasi dengan saya. Dan dia komplain pada Zahid pada masa itu, sebagai ketua penerangan UMNO, apa saya Rahim ni terus itu dia. Kesetiaan dia mesti pada saya, bukan pada Tuan Mahathir. Jadi lepas tu ia fahamlah saya diskandaliskan. Dan saya skandal itu ujung kan kita akan bercakap Tan Sri. Kita nak letak sebagai podcast ini satu titik noktah pada dua tiga perkara yang sangat kontroversi ini. Okey, sebelum itu saya nak berkongsi Tan Sri. Kalau cerita kesetiaan dan menipu dan memanipulasi Tan Sri, kalau kita cerita tak berapa bagus sebab watak ini dalam penjara tak boleh menjawab. Tapi dia masih juga bagi mereka ribuan yang mendengar di luar ini kan, dia boleh bertanya lah sebab bosku ni bukan watak asing dalam politik. Tapi saya sebut Anwar ni manipulate dan akhirnya menipu ini adalah benda biasa. Ini pengalaman saya Tan Sri Sebelum pilihan raya ke-13 berlaku rundingan dengan Najib Razak sehingga membawa Yusof Kala datang. Yusof Kala timbalan Presiden Indonesia. Saya saksi hidup. Anwar tak boleh tipu benda itu kan. Rundingan yang akhirnya masing-masing menyimpan barang masing-masing, maknanya X-file masing-masing, dan masing-masing saling bertutup. Yusof Kala sebagai saksi rundingan dan tanda tangan. Okey. Lalu pilihan raya, hasilnya pilihan raya 13 UMNO hampir kalah. Tapi selepas itu Anwar tak pegang rundingan Tan Sri. Rundingan dia adalah apa juga keputusan pilihan raya, ini Yusof Kala pernah dedahkan dalam TVRI, forum yang dalam YouTube pun boleh cari apa semua. Tapi keputusan pada ketika itu ialah apa keputusan pilihan raya semua kena pegang. Tak boleh nak lawan, dan kalau ada ruang saling melantik bagi ruang kepada mereka terus bergerak. Okey, baik. Tetapi masalahnya lepas pilihan raya Anwar telah melancarkan blackout 505. Yang blackout menjelajah, saya jugalah tu kan. Jelajah apa semua. Okey. Muka cebat lah mana-mana nampak. Dan selepas itu Anwar kejadian dia rundingan kedua ketika masuk penjara Tan Sri. Ketika Anwar masuk penjara, saya ni ada banyak tempoh baik tak baik hubungan saya dengan Datuk Seri Anwar, walaupun kami a part of family kan. Tetapi selepas dia masuk penjara, saya rasa simpatilah juga dia dalam penjara. Saya dipanggil oleh keluarga, ketika itu saya bertemu dengan ahli keluarga dan dia bawalah warden penjara dan sebagainya untuk menerangkan. Saya kata, nak apa? Oh, dia kata kita perlu seorang ahli keluarga untuk bertemu dengan Datuk Seri Najib. Sayalah manusia yang pergi menjadi jambatan itu. Masa itu Ya, sayalah
pada ketika itu. Saya dan arwah Rosli Ibrahim, adiknya, kan, di sebelah sana Habibur Rahman dan Rizal Mansur. Menjadi jambatan penghubung. Itulah yang boleh masuk hospital, ulang tahun perkahwinan masuk hospital, raya masuk hospital, birthday anak masuk hospital. Itu semua dirancang, Tan Sri. Fasiliti dalam penjara dirancang. Diberi kebajikan itu dengan prasyarat dia apa? Prasyaratnya ialah kita tak boleh ada hubungan dengan Dr. Mahathir. Kerana itu mula Dr. Mahathir pukul kan, itu prasyarat dia. Dan bagi saya ialah, dan kerana itu jugalah permulaan, walaupun saya mempunyai alasan-alasan lain, saya melancarkan kempen Sudahlah Mahathir. Yang saya lancar, saya maki Mahathir pun maki saya. Pada ketika itu. Tetapi pada ketika itu, bila kita dah susun semua okey, dia dah berjanji dengan Najib dah berjanji dengan dia. Dalam keadaan Najib Perdana Menteri, dia dalam penjara, dia melihat ruang bahawa dengan Mahathir ni boleh dapat kuasa ke apa ke, dia sendiri terpedaya pada ketika itu, dan dia mengalihkan partinya menyokong Dr. Mahathir dan mengkhianati. Makna Najib itu kali kedua dia menipu. Sama ada perjanjian itu baik atau tidak, saya tak nak sentuh. Dan ini bukan medan ulasannya. Tetapi maknanya ialah perjanjian itu berlaku. Dan Anwar khianat perjanjian ini bukan begitu saja. Dan begitulah kali ini, kali ketiga kan, perjanjian itu berlaku apabila semua orang tahu Najib, surat pertama yang dibawa oleh Anwar pergi ke istana ni adalah ketika pilihan raya Sabah yang Zahid tanda tangan dan Najib menurunkan tanda tangan menyokong Anwar menjadi Perdana Menteri, kan. Jadi surat tu pun dah viral dah kepada semua orang, dah bukanlah rahsia. Jadi Najib telah endorse. Kerana apa? Kerana percaya dia akan bebas, percaya dia akan dilindungi dan sebagainya. Kan? Najib salah atau tidak kita tak nak bincang, sebab soal dia mahkamah dah letakkan. Dia dah pun dah dalam mahkamah. Tetapi persoalan dia hari ini, kali ketiga Najib ditipu oleh Anwar Ibrahim. Dia dah jadi Perdana Menteri. Ruang itu melalui pilihan raya dan manipulasi dan sebagainya, dia dah jadi Perdana Menteri. Zahid dia bawa jadi timbalan. Najib kena lupa, Tan Sri. Orang lupa Najib, kan. Terkontang-kanting keluarganya dan sebagainya. Saya tak nak bincang betul salah. Tapi saya kesian, kenapa? Najib ditipu kali ketiga. Kan? Jadi persoalan dia, saya merasakan bahawa Anwar Ibrahim ini, kalau orang berjanji dengan dia one to one dan sangat penting dan berjasa dalam hidup dia pun, dia boleh tipu. Kan? Ini kan pula rakyat Malaysia digula-gulakan begitu saja. Apa kata Tan Sri? Ya, saya fikir apa yang minta maaf. Apa yang disebut oleh Cikgu Bat tadi adalah satu kebenaran lah yang kita telah sama-sama lihat sebagai laluan sejarah dalam negara kita, dalam Malaysia lah. Dan Anwar ini apa yang didedahkan oleh Cikgu Bat, apa yang saya lalui dan saya rasai sebagainya, amat mendukacitakan. Bagi rakyat Malaysia, kita memiliki seorang Perdana Menteri yang seperti ini. Kita dah biasa daripada dulu, daripada sejak merdeka dulu, mempunyai Perdana Menteri yang berintegriti. Allahyarham Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Husin On, Tuan Mahathir, dan sebagainya, yang mempunyai integriti, yang sentiasa meletakkan kepentingan negara dalam perjuangan dia. Walaupun dia bergaduh, kadang kita Tengku Razali berlawan dengan Tun Mahathir, even Anwar yang mengattack Tun Mahathir. Tapi itu dia confinekan kepada soal peribadi. Suka A atau suka B. Tetapi tidak pernah mengorbankan perjuangan parti kita. Tapi orang seperti Anwar ini, sebagaimana yang dideskripsikan makna perjuangan ini makna deal. Perjuang untuk dia. Perjuangan untuk apa dia? Dia berjuang 30 tahun. Setiap Perdana Menteri dia lawan. Sejak Tengku Abdul Rahman, sejak Tun Razak, sejak Husin On, sejak Mahathir. Cuma nak jadi Perdana Menteri je. Masa itu saya masih dengar. Dia tak ada, walaupun saya antara orang yang pertama memberi sokongan dalam UMNO supaya Anwar masuk di dalam, dibincangkan oleh Tun Mahathir masa itu untuk dalam ni. Tapi saya tak nampak di dalam nak jadi Perdana Menteri itu ada sesuatu yang dia nak bawa ke depan.
Dia cuma nak jadi Perdana Menteri je. Jadi bila dia menjadikan perjuangan ahli-ahli parti dalam PKR dan dalam gagasan PH ini, sebenarnya satu perjuangan pendewaan personality. Yang dia tak peduli yang lain. Jadi itu sebab itu amat menduka citakan bagi rakyat Malaysia. Kita mempunyai seorang pemimpin seperti ini.